Hai Sir, selamat dengari. Saya Swashni Sanggaran. Hari ini kami ingin membuat pembentangan tentang penjajahan Portugis. Sebelum memulakan pembentangan kami, saya ingin memperkenalkan nama ahli kumpulan saya, Saranya Adi, Radia Murli, Muhammad Syarul Niza, Muhammad Fakrul, Amir, Nur Alisha, Muhammad Daniel, Ijran Alia dan Nurul Syamil. Gambar poster kami pertama adalah kedatangan Portugis di Melaka pada tahun 1511 hingga 1624. Setelah menaklukkan Goa, Portugis mendapat bukan India tetapi sebaliknya Asia Tenggara yang boleh memberi kekayaan kepada mereka. Mereka juga telah mengumpul maklumat daripada setiap pelaut yang datang ke Goa dan akhir membuat kesimpulan bahawa sesiapa yang memerintah Melaka akan mempunyai kuasa yang menggegarkan Venice. Gambar seterusnya, gambar kedua adalah Alfonso de Albert Governor dan Ketua Nakoda Portugis di Timur mendapati berita tentang penangkapan orang. Dia telah mempersiapkan sebuah angkatan yang mengandungi 18 buah kapal dengan 1,400 anggota yang terdiri daripada 800 Portugis dan 600 orang India Malabar lagi menunjukkan di Melaka. Seterusnya, I bagi kepada Saranya. Okey. Saya akan terangkan tentang gambar ketiga, iaitu faktor kedatangan Portugis ke Melaka. Adalah 3 perkara, iaitu gold, glory, gospel. Gold itu adalah perdagangan atau kekayaan Melaka. Ialah pusat pelaburan yang terkenal pada masa dahulu dan Melaka mempunyai pelbagai bahan rempah seperti lada hitam, kayu manis, cekik dan buah pala. Portugis mempunyai agenda tersendiri iaitu menghalang monopoli pedagang-pedagang Islam di Timur. Seterusnya glory iaitu adalah kemegahan. Portugis juga ingin bersaing dengan negara-negara penjajah. Negara-negara penjajah yang lain untuk memertabatkan negaranya dengan menggunakan kemahiran mereka dalam aktiviti penjelajahan dan pelayaran. Akhirnya gospel. Gospel itu adalah keagamaan. Orang Portugis datang ke Melaka untuk menyebarkan agama Kristian dan juga ingin menghapuskan agama Islam di Timur. Sekiranya saya akan bagi kepada Fakrul. Fakrul, mute. Fakrul. Mic. Alright, hello. Ya boleh Alright. dengar. Okay, saya menerangkan gambar yang untuk kerajaan untuk orang yang ditawan dan bayaran pangkat ke atas kerugiannya yang mereka tanggung. Sultan Mahmud Shah menggunakan pelbagai hela dan melengah-lengahkan masa bagi memperkukuhkan lagi kubu pertahanan serta persiapan segala pertahanan itu bahagian Melaka yang dipisahkan oleh sungai. Kemudian saya mahu menerangkan gambar yang kelima. Gambar yang kelima adalah mengikut melalui China yang mengekang perlindungan kedaulatan Melaka. So maksudnya China memberi bantuan kepada Melaka daripada disengat Siam. Sewaktu negara itu dilanda ancaman Siam kerana Melaka enggan membayar ufti kepada kerajaan tersebut, amaran yang diterima oleh Siam daripada China menyebabkan Siam mengundurkan diri daripada mengganggu ketenteraman Melaka.
menggambarkan kekuatan China sebagai sebuah kerajaan membakar niat siap untuk menyerang Melaka dan hanya satu amaran tanpa perlu mencetuskan perperangan. Hubungan baik antara kedua negara ini sehingga Melaka jatuh ke tangan Portugis. Jadi itu penjelasan saya. Seterusnya saya bagi kepada Alia. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Nama saya Hijrah Alia akan menerangkan tentang gambar nombor 6. Pada tahun 1428, Vasco da Gama telah sampai ke India dan mereka berjaya menakluki Goa dan mendudukan sebagai pusat operasi di timur. Ini diikuti dengan kedatangan rombongan Lopez di Segura ke Melaka pada tahun 1509. Melaka masih menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam yang terkenal ketika Angkatan Laut Portugis diketuai oleh Lopez di Segura di situ. Ianya telah diarah oleh Raja Manuel untuk mendapatkan pangkalan Portugis di Melaka. Seterusnya, gambar nombor 7. Selang beberapa hari kemudian di Arbukura menyerang Melaka sekali lagi dan akhirnya Melaka telah jatuh ke tangan Portugis pada tanggal 10 Ogos 1511. Justru Sultan Mahmud Shah dan keluarganya berundur ke Ulu Bertam, Pahang. Dan keluarganya berundur ke Ulu Berham, Pahang. Pengunduran Sultan ke Ulu Berham membolehkan pihak Portugis melenyapkan saki baki tentangan dari tentera diraja yang terdiri daripada orang-orang Melayu, Gujarat dan India. Tentera Portugis menawan setiap penjuru kota serta membunuh setiap sesiapa sahaja yang disyaki menentang mereka. Tidak kira lelaki atau perempuan atau kanak-kanak, orang dari Pegu, Burma dan orang Hindu dari Tanjung Komuri dibenarkan menyerahkan Melaka tapi terpaksa menyerahkan segala harta benda mereka kepada Portugis. Itu saja saya. Terima kasih. Gambar yang ke-8 iaitu E Formosa. E Formosa merupakan nama kubu yang dibina oleh orang Portugis selepas menakluk Melaka pada 1511. Sebaik sahaja mereka menawan Melaka, Portugis menggunakan buruh paksa untuk membina kubu sementara bagi menangkis serangan orang-orang Melayu, sementara mereka membina kubu utama yang digelar E Formosa, atau secara rasminya kubu Melaka, Fortaleza de Malacca. Kota E Formosa mengambil masa selama 5 bulan untuk dibina. Akibat suhu panas terik dan kekurangan makanan, ramai buruh paksa yang mati ketika membina kota tersebut. Bahan bagi membina kota tersebut diambil dari runtuhan masjid dan bangunan lain. Pembinaan kota E Formosa atas arahan Alfonso de Albuquerque boleh dikatakan menjadi lambang penentangan penduduk Melaka masa itu sehingga memaksa pihak Portugis membina kota pertahanan sebaik sahaja mereka menguasai Bandar Melaka. Itu sahaja. Okey, nombor 9 adalah tunjuan untuk Melaka menjadi pusat perdagangan utama. Sepanjang pemerintahan Portugis di Melaka, Portugis telah mengubah sistem pentadbiran perdagangan Melaka bagi 4 perkara, iaitu kapal-kapal perdagangan diwajibkan membayar cukai sebanyak 6% hingga 10% daripada hasil perdagangan mereka. Contohnya, kapal-kapal perdagangan akan masuk kepada Melaka dengan hasil membeli ataupun menjual kena membayar 6 hingga 10% kepada Portugis. Nombor 2 iaitu setiap perdagangan perlu mendapat pas kebenaran untuk perdagangan terlebih dahulu.
Sebelum nak pergi perdagangan pada Melaka, mesti kena ambil pas untuk berdagangan ke Melaka, seperti macam membeli menjual rempah, contohnya rempah lah. Dan nombor 3 iaitu Portugis memonopoli barangan dengan utama. Portugis membeli barang dagangan dengan harga yang murah dan menjual dengan harga yang tertinggi. Dan nombor 4 iaitu diskriminasi terhadap perdagangan Islam. Seperti membawa orang daripada luar negara kemasukan dalam Melaka untuk menjual pekerja dalam Melaka. Dan disebabkan hal ini di mana Portugis telah mengubah sistem perdagangan mereka di Melaka, di mana Portugis hanya lebih mementingkan keuntungan sahaja dan telah menyebabkan ramai perdagangan tidak mahu perdagangan di Melaka. Iaitu sahaja. Selepas ini saya memberi kepada Syarmin. Ni. So, nama saya Nurul Syarmin. Saya akan terangkan poster nombor 10 dan 11. Portugis telah menjajah Melaka dari tahun 1511 hingga 1641 selama lebih kurang 130 tahun. Banyak kesan peninggalan Portugis yang dapat dilihat hingga ke hari ini. Antaranya lahirnya masyarakat Serani beragama Kristian di Melaka hasil perkahwinan orang Portugis dengan penduduk tempatan. Wujud beberapa perkataan yang berasal daripada bahasa Portugis yang digunakan dalam bahasa Melayu seperti almari, tuala, jendela dan garfu. Tarian dan nyanyian masyarakat Portugis di Melaka menjadi warisan kesenian negara. Sebahagian daripada binaan tinggalan Portugis seperti Formosa dan gereja Saint Paul. Dari segi sosial pula, selain perdagangan, satu lagi sebab penting yang mendorong orang Portugis meluaskan pengaruhnya ialah kerana agama. Orang Portugis ialah membangunkan agama memeluk Kristen Katolik. Mereka juga memaksa orang-orang Melayu memeluk agama Kristen di samping menikahi perempuan-perempuan Melayu secara paksaan. Poster ke-11. Pada asasnya, bahasa ialah ujaran yang dikeluarkan oleh organ pertuturan manusia yang secara arbitrari melambangkan maknanya dan digunakan oleh masyarakat bahasa untuk perhubungan. Tulisan pula lahir apabila manusia mengetahui bagaimana hendak menyampaikan fikiran dan perasaannya melalui tanda-tanda tampak atau visual dalam bentuk yang bukan hanya dimengerti sendiri tetapi oleh orang lain juga. Sistem ejaan yang digunakan dalam tulisan Melayu berhuruf Arab yang dikenali juga sebagai ejaan Jawi. Tulisan Jawi digunakan oleh orang Melayu sejak orang Melayu memeluk agama Islam. Orang Arab menggelar orang Melayu sebagai Jawa atau Jawi. Hal ini disebabkan pada zaman dahulu daerah Asia Tenggara terkenal sebagai Java Dwipa. Di Malaysia, sistem ejaan Jawi bukanlah sistem tulisan rasmi tetapi diajar sebagai satu subjek dalam pengajaran di sekolah, manakala di Indonesia pula sistem ini hanya dikenali oleh para pengkaji naskah. Itu saja. Okey, nama saya ialah Ratiam. Saya akan terangkan gambar 12. Okey, gambar 12 iaitu rempah ratus. Okey, orang Portugis adalah bangsa Eropah yang pertama datang ke timur dan tiba ke Melaka dengan tujuan kedatangan mereka berkaitan dengan perdagangan rempah. Permintaan rempah sangat di Eropah. Rempah selalunya digunakan untuk menggebat makanan dan menambahkan kelazatnya, dan mereka datang ke timur sebab mahu mendapatkan rempah
terus dari Kepulauan Melayu. Ketika itu, perdagangan rempah ini dimonopoli oleh saudagar Islam dan Portugis ingin memecahkan monopoli perdagangan rempah yang dikuasai oleh saudagar Islam sejak sekian lamanya. Itu saja, saya nak terus bagi dekat Alisha Sabrina. Saya akan terangkan poster nombor 13, masyarakat Serani. Hasil perkahwinan antara orang tempatan dengan orang Portugis. Perkahwinan campur ini juga telah menghasilkan masyarakat Portugis yang berbeza agama, terutamanya bagi perkahwinan antara Portugis dan Melayu. Kebanyakan mereka memeluk agama Islam dan mengamalkan cara hidup masyarakat Melayu. Bahkan ada sebahagian pungut agama Islam ini menetap terus di perkampungan Portugis agar masyarakat ini tidak berpecah walaupun beragama lain. Contoh dibuktikan wajah yang mirip wajah Asia, ciri-ciri ialah berkulit sawo matang dan juga berkulit gelap seperti kaum India. Seterusnya poster 14 membawa kepada kemunculan kerajaan Melayu dan iaitu pada tahun 1719. Rio bukan sekadar hanya Provinsi Rio ataupun Kepulauan Rio. Ada beberapa pentafsir tentang asal nama Rio. Pendapat utama mengatakan Tumunmuni Rio percaya berasal penama orang Portugis ataupun dikenali Rio. Berasal dari sungai. Kedua perkataan Rio mungkin berasal daripada tokoh bernama Sabidi Al-Bahar, iaitu Kitab Alfu Laila wal Laila Hikayat 1001 Malam. Berdasar keterangan di atas, nama Rio besar kemungkinan penama rakyat setempat. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya Amir. Okey, nama saya Amir Syami Akasha. Poster yang ke-15 adalah Portugis tewas apabila diserang kuasa tempatan dari Johor yang mendapat bantuan daripada Belanda pada 14 Januari 1641 bersama kelengkapan senjata yang hebat. Angkatan Tentera Perang Belanda dan Johor bergerak menuju ke Melaka. Serangan besar-besaran akan dilakukan bagi memusnah dan mengusir penjajah itu dari bumi Melaka buat selama-lamanya. Pertempuran hebat kemudian menggegarkan bumi Melaka. Laksamana Tun Abdul Jamil yang mengetuai Angkatan Perang Johor menggempur Portugis dari jalan darat manakala Belanda menyerang Melaka dari laut. Meriam peluru senapang bertebangan mencari mangsa. Keris pahlawan Melayu mencantas dan menikam jasad penjajah dan akhirnya pertempuran sengit yang menumpahkan banyak darah itu berakhir. Sekian, terima kasih daripada saya dan daripada grup kami.